Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Hari ini kita bersiaran seperti biasa pukul 9 pagi. Dah makan pagi dah? Makan apa pagi ni? Saya kerja semalam, so sambung pagi ni. Saat lagi kita ada acara korek mengorek lagi. Okey. Jadi siapa yang rasa gatal-gatal hidung boleh datang di sini. Saya akan cuba korek dengan penuh rasa kasih sayang. Anyway, so teruskan bekerja. Kepada yang bekerja, yang dalam perjalanan untuk ke tempat kerja, selamat memandu. Dan yang masih dekat rumah, yang tengah berehat-rehat bersantai, selamat bersantai. Dan saya di sini seperti biasa masih syok sendiri. So hari ini saya nak kongsi tips seterusnya daripada salah seorang investor yang paling berjaya di dunia, Mr. Warren Buffett. Apa dia cakap? Dia kata, it takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. Maksud dia apa? Untuk bina reputasi diri, dia akan memakan masa yang sangat lama. Tapi kalau kita nak rosakkan reputasi kita tu, macam tu je. Dalam sekelip mata kita boleh rosakkan kita punya reputasi diri. Kenapa? Especially untuk orang yang ada interaction dengan orang lain, yang bekerja sebagai salesperson, yang ada bisnes sendiri. You kena ada reputasi diri, reputasi syarikat you, reputasi brand you kena ada benda tu. Kenapa? Sebab kalau you punya nama, you punya company, you punya produk, you punya brand tak ada reputation yang sangat rendah, orang tak akan percayakan you. Orang nak bekerja dengan you pun rasa susah hati, rasa tak seronok. Tu kira kalau ada pilihan lain, dia akan pergi pilihan lain lah. Waalaikumsalam Kak Izzah, selamat pagi juga. Okey, jadinya nak kata dekat sini, reputasi itu sangat penting. Sebab reputasi ni pun dia akan menjana keyakinan dan keyakinan orang lain terhadap kita lah. Dia akan rasa lebih percaya dengan kita, reputasi ni. Okay. So dekat saya dah baca quote, dia kata, the only thing that will not fluctuate in the market is your reputation. So you punya reputasi tu kalau bagus, you maintain je bagus, kena jaga. Macam mana nak jaga? Be yourself. So dekat sini selalunya kita punya emosi akan menjadi salah satu faktor utama yang akan menyebabkan kita boleh menjatuhkan kita punya reputasi. Okay? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila kita tengah beremosi, kita tengah marah, kita tak dapat nak kontrol. Sebab benda ni dia akan jadi satu benda yang reaktif. Reaktif lah daripada proaktif. So maksudnya kita tak fikir benda tu, pak terus kita buat. Knee-jerk reaction lah maksudnya bila kita marah ni. So bila kita marah ni, dia circuit kat dalam otak kita ni, dia dah short circuit, dia tak masuk dah dekat otak, dia terus kira nak attack je kan. So kadang-kadang kita akan cakap benda yang tak patut kita cakap, kita akan buat benda-benda kita tak patut kita buat. So bila dah terlajak perahu, boleh diundur terlajak kata, padam muka, kan. So macam itulah cerita dia. So apa tips yang kita boleh share hari ni? Cara deep breathing exercise untuk bantu kita kontrol emosi kita. So step yang pertama, apa yang kena buat? Bila you rasa macam marah, you rasa anxious, you rasa macam tak puas hati semua tu, what you do is you relax, sit down, tarik nafas, nak lepas, gunakan hidung. Tentu, okey. Kemudian apa you buat pula? Tarik nafas dalam-dalam, you tahan, bilang sampai 5, you lepas balik. Okey, last sekali, tarik nafas. Kalau tak okey juga, you tarik nafas dalam, you tahan 5 saat, you hembus guna mulut. Okey. Itu untuk mereka yang bukan beragama Islam. Untuk orang yang beragama Islam, kita dinasihatkan dan pernah diceritakan di dalam hadis, untuk mengurangkan sifat marah kita kena buat apa? Rasulullah cakap, ambil wuduk. So bila kita ambil wuduk ni, wuduk air ni sejuk, so dia akan menyejukkan kita. Dan di samping tu, bila kita nak mengambil wuduk ni, secara automatik kita akan cool down. Sebab nak ambil wuduk ni tak boleh nak kalut-kalut kan. Dia kena perlahan-lahan, step by step. So insyaAllah by the end of that ambil wuduk, kita akan rasa lebih tenang. So lebih mudah untuk buat keputusan. Okay. Tu
tips untuk kita deep breathing exercise. Ni sekarang last, saya nak bagi bonus. Okay, bonus tips untuk kita bina reputasi diri kita. Saya akan share sedikit. Yang pertama, apa kita kena buat? Bila you cakap, you buat. Tu tips yang pertama. Bila kita cakap, mulut kita keluar benda tu, kita kena buat lah. Jangan kita cakap lain, kita buat lain. Tu pi lah. Orang tak percaya, payah nak percaya kan. Ni jenis cakap tengah terbalik ni, panjang cerita lah tu. So, apa you cakap, you buat. You cakap you nak buat A, you buat A. You janji dengan orang you nak buat B, you buat B. Jangan pandai-pandai buat ABC. Kan? Tak kena. Okay? Apa lagi? Cuba get out of your way untuk tolong orang. Bantu orang untuk apa ni, capai apa yang orang nak buat lah. Okay? Betul. Boleh juga nak buat macam tu, Kak Ica. Rasa frust, buat kerja lain dulu. Betul. Boleh. Jangan tengah rasa frust pergi masak lagi, jadi benda lain pula lagi. Nak masak ikan lagi, tengok keluar jadi ayam kan. Tu jaga, kena jaga sikit tu. Okay. So apa ni, so tadi saya cakap, get out of your way untuk tolong orang. So be genuine, that's the most important thing. So nak tolong orang, jangan sebab ada udang di sebelah batu lah. Tu orang boleh detect. Kita ni manusia ni, kita punya insting, kita punya sense tu memang sangat hebat lah. Bila orang buat benda tu tak genuine pun, kita boleh tahu dia ni nak tolong aku ni, ada benda ni, ada hal kan. Okay. So when you do it from your heart, bila you buat daripada hati you sendiri, you nak tolong orang boleh nampak, orang boleh rasa, orang boleh appreciate. So cuba belajar, train yourself untuk buat benda sikit-sikit lah. Mungkin apa ni, contoh kalau macam you tahu kawan you tengah nak cari kedai makan sedap, apa you boleh buat? You boleh offer dengan dia, okay, aku tahu ni kedai makan ni sedap ni, bagi alamat ke kedai ke, so tu get out of your way lah kan. Padahal you tak ada benda pun, bagi nama kedai makan, bagi alamat kedai makan tu, tak dapat apa pun. So contoh get out of your way. Okay. Kemudian apa lagi? Go a step beyond what you expected to do. Ni contoh kalau orang yang macam salesperson ataupun employee kan, you bekerja, bos you suruh buat A, okay, you kena hantar you punya report besok pagi. Okay, mungkin you buat hantar petang ni ke, kan? Ataupun mungkin you ada report tu you buat cantik-cantik extra daripada apa yang dia minta. Mungkin dia minta apa ni dalam bentuk jadual, you terus buat graf semua sekali nak bagi dia nampak kan. Tu contoh going a step beyond of what you expected. Waalaikumsalam Tuan Syahman. Dah selesai menjual ke pagi ni? Okay, and then first impression sangat penting. Ni untuk orang yang business lah, businessman, salesperson. First impression is very important. Bila you kena be depan lah, be depan. Maksudnya apa? Kalau you nak jumpa orang untuk dealing business, you kena pakai proper lah. Janganlah pakai seluar pendek, slipper, pakai t-shirt biasa. Doesn't look that way. You tak nampak professional. Bila you tak nampak professional, orang pun macam, dia ni betul ke nak buat bisnes dengan aku ni? So diorang akan pandang lain macam lah kan? So sorry ada bunyi lagu ekstra sikit tadi. Okay. So macam saya cakap tadi, first impression sangat penting. You kena pakai pakaian yang appropriate untuk you punya tujuan tu. Okay. Kalau macam you nak buat bisnes, pakailah proper. Pakai t-shirt, jangan casual sangat. Maksud saya, jangan pakai t-shirt biasa, seluar pendek, pakai slipper untuk buat dealing macam ni kan. So at least pakailah seluar jean ke, pakai t-shirt collar ke kan. So nampak proper sikit lah. Alhamdulillah Tuan Syahman, baru habis live ni, maksudnya dah habis berniaga tu kan. Alhamdulillah. Okay. So kemudian tips yang seterusnya, morning malam, tips yang seterusnya, apa kita nak buat? Your body language. Body language is very important. Okay. You punya body language ni actually dia communicate 70 to 80% of the communication. Balance 20% tu daripada apa yang kita cakap je. Okay. So that's why body language is very important. Kita punya gerak badan kita, daripada kita punya intonasi suara.
kita punya pergerakan tangan, pergerakan kepala, pergerakan badan. So nak tunjukkan kita betul-betul fokus dengan orang yang kita bercakap ni. Mata kita tengok dia, badan kita menghala kepada dia, kaki kita menghala dekat dia. So nampak kita interested. So bila orang bercakap, kita anggukkan kepala, tanda kita setuju. Tu menandakan kita mendengar, kan? That is part of the body language yang saya boleh share setakat ni lah. Okay, so nanti kalau ada time, kita buat extra session just untuk body language saja. Okay. And then tips yang seterusnya, be consistent, be authentic, be the real you lah. You lah maksudnya. Janganlah depan orang ni berlakon jadi baik macam ni, depan orang ni orang yang kita tak ada contoh apa ni, dealing apa-apa, kita tak ada kepentingan apa-apa dengan dia, kita buat halal-balai. Tak boleh lah. So dengan orang A kita orang yang sama, orang B kita orang yang sama, dengan orang C pun kita orang yang sama. So maksudnya we be ourselves. Dengan siapa-siapa pun itulah diri kita. So untuk jadi diri kita ni, janganlah kita jenis apa ni buat belengah, buat tak elok, kan? Waalaikumsalam Cita. So apa ni, bila nak be authentic ni, you kena train diri you sendiri. You kena tanya dekat diri you dalam cermin. Bila you nak jumpa orang baru, bila you nak berkenalan dengan orang baru, you nak orang tu macam mana? Selalunya perwatakannya baik, cakap elok, kan? Penampilan diri pun bagus. So benda tu lah you kena portray untuk diri you sendiri. Okay. So daripada situ you train diri you untuk jadi macam tu, untuk jadi macam you punya habit sendiri. So make it yours, be authentic macam tu lah. So jangan apa ni jangan berlakon. Okay. Jangan berlakon ni maksudnya dengan orang A macam ni, macam dengan orang B pula macam lain. Jangan. But if you berlakon untuk jadi lebih baik, you fake it till you make it. Halai balai. Okay. Lepas tu, yes, this is very important tip. Act with integrity. Maksudnya you kena ada integriti diri yang sangat tinggi. Ini integriti ni dia berkait rapat dengan apa ni, you punya etik, you punya etika diri. Okay. So apa ni, kalau contoh kata paling senang ni traffic light. Kalau warna hijau jalan, warna kuning buat apa? Pecut cepat-cepat. Dah prepare nak berhenti. Merah kita berhenti, kan? Tapi kadang-kadang tengah malam, kalau kita sampai kat traffic light, kalau merah, lampu tengah merah, selalunya orang berhenti lah, kan? Patutnya, kan? Tapi kalau you tengok tengah malam, kereta semua tak ada, motor semua tak ada, dia jalan juga. Tu tak ada integriti lah tu. Siapa yang nampak? Diri you sendiri, diri you nampak. Okay? So tu contoh paling senang pasal integriti ni. Kalau benda simple macam lampu merah pun you boleh langgar, benda-benda lain tu lagilah. Tambah-tambah kalau bawa kereta macam tu, anak ada kat belakang, dia nampak, oh lampu merah boleh potong, boleh jalan lah. Bahaya. So act with integrity. Last kali, be likeable. Maksudnya buat sesuatu benda bagi orang suka. Macam saya cakap tadi, you cakap depan cermin, macam you nak orang macam mana, you suka orang macam mana bila jumpa. So jadi macam tu. Selalu senyum, bagi salam, apa ni, tolong buka pintu bila orang nak lalu. Semua gestures, benda-benda kecil macam ni. You tak perlu nak menonjolkan diri you, tak perlu nak jadi extra huha-huha extroverted. Tak perlu. Just be yourself. Buat benda-benda kecil-kecil je, senyum, bagi salam, tolong buka pintu. Common sense. Okay. Tu antara tips-tips untuk membina you punya reputasi diri. Okay. So harap perkongsian pagi ni dapat membantu. And teruskan bekerja kepada yang bekerja, kepada yang mendengar, terima kasih kerana sudi mendengar. Dan kita jumpa lagi nanti, insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat pagi.